Temui saya dalam rancangan Game Changer apabila teknologi bertemu sukan. Basikal asalnya adalah sejenis kenderaan. Evolusi fizikal basikal berubah daripada basikal klasik hinggalah wujudnya basikal elektrik pada hari ini. Bertemu kembali bersama saya Haziq Safwan, hos anda dalam program Game Changer. Teknologi mengubah sukan. Sukan basikal semakin mendapat perhatian dalam kalangan peminat sukan. Berbasikal kini tidak sahaja sebagai sukan kompetitif, malahan telah menjadi aktiviti aktif dan rekreasi dalam kalangan masyarakat. Hari ini, aktiviti riadah berbasikal sudah menjadi kebiasaan. Dahulu, berbasikal hanyalah aktiviti santai di waktu pagi atau petang, namun hari ini aktiviti berbasikal telah menjadi hobi serius. Malah, wujud banyak kelab dan komuniti berbasikal dalam pelbagai latar belakang. Aktiviti berbasikal sebagai rekreasi semakin popular hari ini. Antara faktornya ialah apabila kejuruteraan basikal dan reka bentuk basikal semakin menjurus kepada jenis aktiviti berbasikal. Banyak klasifikasi basikal yang ada di pasaran, antaranya mountain bike, road bike, folding, hybrid, racing bike, electric bike dan pelbagai lagi. Hasil daripada penyelidikan, tercipta sebuah basikal kelahiran tempatan yang diilhamkan daripada basikal milik jago atlet Olimpik negara, Datuk Azizul Hasni Awang. Jom kita kenali Bozetta FZ8. Bicycle is a piece of engineering. Ia merupakan salah satu dari kejuruteraan mekanikal yang digunakan secara meluas di seluruh dunia, sama ada digunakan sebagai kenderaan, aktiviti riadah dan bersukan secara profesional ataupun semi-profesional. Bozetta Bike adalah diinspirasikan dari WXR Bicycle yang digunakan oleh Datuk Azizul Hasni Awang dan beberapa Malaysian atlet yang lain di kejohanan dunia seperti UCI Track Cycling World Championship dan juga Olimpik. Basikal Bozetta adalah dalam kategori road bike. Road bike ialah basikal yang direka dengan kemampuan untuk membawa pengayuhnya sejauh yang boleh dan dengan kepantasan yang mampu dibawanya di atas permukaan berturap. Road bike baik untuk membina kecergasan mahupun untuk digunakan dalam pertandingan atau perlumbaan. Lazimnya, basikal jenis ini mempunyai bar melengkung ke bawah dan ke arah belakang basikal yang meletakkan penunggang dalam kedudukan aerodinamik. Aerodynamic drag untuk basikal boleh dilakukan dengan beberapa cara seperti field test ataupun ujian di lapangan, wind tunnel measurement, numerical simulation by CFD ataupun computational fluid dynamics. Penggunaan CFD untuk sports aerodynamic secara amnya telah digunakan dengan meluas dalam beberapa tahun yang lepas. Sebab itu kita dapat lihat teknologi dan prestasi basikal telah meningkat dari tahun
ke prototyping. Selepas melalui beberapa versi prototipe, sebelum ia dihasilkan untuk kegunaan di pasaran, jurutera akan membuat proses simulasi terhadap basikal ini bagi tujuan melihat ketahanannya dari aspek agronomik dan aerodinamik. Apabila semua peringkat ini melepasi standard yang dimahukan, barulah ia dipasarkan. Okey, jadi memandangkan projek Bozetta FZ8 ni, kita inspirasikan dari kemenangan basikal Olimpik sendiri. Jadi kita tengok performance of basikal Olimpik yang dihasilkan dari unit WXR tu itself, ada banyaklah influence yang kami ambil. So kami adaptkan dan adopt kepada teknologi basikal yang kami cipta inilah. Jadi pertama kita tengok profile of geometrik basikal tu itself lah. Kita tengok kebanyakannya dia mengarah kepada teknologi aerodinamik, di mana profile dan geometrik itu direka khas untuk mengurangkan rintangan angin, especially dalam perlombaan. Jadi kalau kita tengok all the performance in terms of teknologi aerodinamik tu, kita bawa semula ke dalam rekaan kita. Kalau kita tengoklah design profile FZ8 tu, memang ada ciri-ciri di mana all the parts yang kita design tu memang mengenengahkan teknologi aerodinamik lah. Kita semestinya harus berbangga apabila sebuah basikal yang diinspirasikan daripada kemenangan di Olimpik telah berjaya dihasilkan, dan yang lebih penting kita boleh memilikinya kerana ia dicipta untuk kegunaan rekreasi. Kita berehat sebentar, selepas ini banyak lagi cerita berkenaan teknologi dan basikal. Tunggu. Yang membanggakan Malaysia kerana sudah menyumbang pingat perak dalam sukan Olimpik. Tetap menjadi pilihan. Akhirnya dapat mengatasi. Kabarnya Datuk Azizul Hasni akan sekali lagi bertanding di sukan Olimpik di edisi yang akan datang. Aplikasi teknologi melalui sains sukan telah membuahkan sebutir pingat perak kepada Malaysia di sukan Olimpik. Hasil penyelidikan dan pembangunan, sebuah basikal luar biasa yang digunakan oleh Datuk Azizul Hasni Awang iaitu WXR Vortex berjaya dicipta dan dikabarkan berharga RM300,000. Selain Datuk Azizul Hasni, dua atlet ini, Shah Firdaus dan Muhammad Fadil Zornis, pernah menggunakan basikal yang sama tetapi disesuaikan mengikut spesifikasi setiap pelumba. My role as the technical director of track cycling encompassing all things, so physical and also technical. So wind tunnel, so drag is a big part of what we look into. So we try to shave every little bit of drag that we can in areas of positioning on the bike, shave off any areas that we can find to lower the resistance of the actual bike. And then we look at going to things where resistance and friction. Manakala bagi atlet berbasikal wanita negara, Anis Amira berpotensi untuk beraksi pada Sukan Olimpik Paris 2024. Beliau meraih perak pada kejohanan Grand Prix Asia Tenggara baru-baru ini. Momen yang nangis tu saya rasa baru-baru ni ada Presiden Cup, sebab saya dapat pecahkan rekod yang sekian lama tertulis. Kalau tak salah saya 2015 dan saya break pada tahun 2022. So momen tu saya rasa sebab saya nak sangat benda tu untuk dipecahkan, sebab rekod memang kita harus pecahkan rekod kan. Jadi saya rasa yang tu membuatkan saya lebih bersemangatlah untuk terus maju. Harapan saya, of course saya nak berjaya dalam sukan berbasikal. Of course juga saya nak melayakkan diri ke Olimpik Paris pada tahun 2024 nanti di Paris.
So insyaAllah saya akan berusaha keras untuk mendapatkan slot ke Olimpik. Syabas diucapkan kepada Anis. Semoga impian Anis untuk ke Olimpik dapat meraih kejayaan yang luar biasa. The bike, I walked out of ISN straight away, caught my eye. It's something quite special and unique to look at. Very aesthetically pleasing bike, and it looks extremely aero. So it'd be interesting to see what the wind tunnel tests sort of show. For me, I'm really excited to see something that's been developed from the ground up in Malaysia and is going to be available on the market for the global athlete. Kejayaan pelaburan kepada basikal yang digunakan oleh atlet Olimpik Malaysia telah membuka jalan kepada Institut Sukan Negara ISN mengkomersialkan teknologi dan reka bentuk sama tetapi dalam skala yang simplified dan mampu milik. Dalam proses mereka bentuk basikal, kami mempunyai inspirasi yang pertama ataupun information daripada basikal WXR. Jadi dari segi geometri, sizing basikal ni, dimension, teknologi dan the aero profile, kami ambil setengah inspirasi tersebut untuk menghasilkan basikal FZA. Jadi di sepanjang perjalanan proses design itu kami juga menginspirasikan dari pelbagai-bagai elemen, sebagai contoh daripada motorsport, motosikal yang mempunyai aerodinamik, yang elemen-elemen ini akan kami masukkan dalam basikal, dan juga di luar bentuk sukan yang lain seperti skiing ataupun motorsport, dan juga bentuk-bentuk elemen-elemen yang mampu memberi bentuk yang moden dan fresh kepada desain kami. Katakanlah anda seorang pengayuh basikal yang tega, sering berkayuh dalam jarak jauh dalam tempoh yang lama. Pada tahap itu, anda berasa tidak selesa atau ada bahagian badan yang sakit atau terjejas. Apa yang anda boleh lakukan? Adakah bentuk tubuh anda bermasalah atau bentuk basikal itu yang bermasalah? Teknologi seterusnya yang saya akan kongsikan akan
boleh menyelesaikan permasalahan ini. Tubuh badan manusia mempunyai reaksi alami yang unik. Ketika berbasikal misalnya, tubuh badan akan menyesuaikan diri dengan apa jua bentuk basikal. Namun, masalah sebenar dalam menunggang basikal adalah hakikat bahawa manusia mempunyai tubuh tidak simetri, yakni kiri dan kanan yang tidak sama, tetapi mengendalikan mesin iaitu basikal yang simetri. Masalah ketidakselesaan bermula dari sini. Kesakitan yang dialami ketika berbasikal, terutama dalam tempoh yang panjang, boleh diselesaikan melalui teknologi bike fitting. Our expertise lies in providing bike fitting, performance testing, and training and coaching services. Apa itu bike fitting? Adakah bike fitting hanya sekadar mengubah ketinggian tempat duduk dan pemegang basikal? And we use several technological systems. Dan apa bezanya bike fitting ini dengan mekanik kedai basikal yang juga boleh melaraskan tempat duduk dan melaraskan pemegang basikal? Bike fitting ni ialah sebagai atlet ataupun sebagai rider yang menaiki basikal. So kita nak make sure that basikal tu dalam keadaan ataupun dalam measurement yang betul sebab ketinggian kita dengan fiziologi kita berlainan. Bagi atlet berbasikal profesional, mereka memerlukan perkhidmatan bike fitting ini bagi memastikan rupa bentuk basikal berada pada keselesaan optimum ketika berkayuh. Teknologi digunakan untuk mencari kesesuaian dan fleksibiliti gerakan tubuh pengayuh melalui rupa bentuk basikal yang sempurna. There are several systems, as I explained before, that we use in bike fitting. For one of the main ones we use is a motion capture system. And this system allows us to objectively view the position of a rider and their posture and their movement patterns. Perkhidmatan ini menggabungkan aplikasi teknologi dan bantuan pakar dalam menyediakan basikal untuk keselesaan dan prestasi optimum. Teknologi yang digunakan ialah 3D motion analysis, pemetaan tekanan, pressure mapping, penderia gerakan, motion sensor dan analisis video. Bike fitting akan menghasilkan ukuran basikal yang betul berdasarkan ketinggian dan fisiologi pengayuh melibatkan tetapan handlebar dan seat yang akhirnya menghasilkan sebuah basikal yang selesa untuk apa jua aktiviti. Bagaimana kita nak tahu yang aktiviti berbasikal yang kita lakukan telah mencapai tahap yang paling efisien? Apa pentingnya mengetahui sebanyak mana kandungan oksigen yang telah kita gunakan semasa bersenam? Kalau nak tahu, setiap orang yang melakukan senaman, ada yang hanya membakar karbohidrat, ada pula yang hanya membakar lemak. Terdapat ujian yang dapat menentukan seseorang itu termasuk dalam golongan yang mana. Apakah bahan yang dibakar oleh badan kita ketika bersenam membantu jurulatih untuk merancang program yang sesuai untuk seseorang atlet bagi mencapai tahap pencapaian yang maksimal? Teknologi yang dapat menganalisa sebanyak mana kita menggunakan oksigen dalam badan kita ketika bersukan. So if you want to be healthier or you want to be fitter, it's a process. So performance testing, dengan performance testing ni kita tahu dengan zone training kita, and then kita boleh tahu apa training plan yang kita perlu ikut, dan slowly kita akan improve pada satu tahap ke satu tahap. Sains sukan banyak menyelesai dan mempertingkatkan pelbagai isu dalam aktiviti sukan. Berbasikal secara rekreasi pun ada keperluan teknologi yang boleh kita manfaatkan. Banyak lagi topik yang akan diteroka nanti. Jumpa lagi minggu hadapan dalam program Game Changer.